Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everyone. Okay, hari ni start sekolah, so I'll be alone today. Okay, sebelum tu kita baca doa dulu sikit ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Okay, so I'll be alone today, tapi that will not stop me from sharing with you. Okay, ingat hari tu dua hari sudah, hari Sabtu, I ada share pasal factors yang boleh mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita tu lah. So these 5 factors yang I shared hari Sabtu lepas is factors yang kita boleh control ya. Kalau ada anything wrong, kita boleh control, kita boleh kurangkan ke, lebihkan ke apa. So what are the 5 factors? 5 factors tu kita review sikit ya. 5 factors yang I shared on Saturday tu, yang ini kita boleh control lah. We can control all these factors. Number 1 is water. Nombor 2 tanah. Nombor 3 nutrient. Nutrient means baja lah. Baja apa yang kita bubur dekat pokok tu lah. Nombor 4 pest and disease, serangga perosak ataupun penyakit. Dan yang kelima genetik. So hari Sabtu lepas kita dah cerita banyak pasal panjang lebar mengenai water, air ya. Air mana-mana I explain yang air ni kita boleh kontrol ya. Kalau keadaan cuaca panas, kita boleh lebihkan air. Kalau tumbuhan yang kita tanam tu, tanaman kita tanam tu memerlukan air yang banyak, kita lebihkan air. Ini semua kita boleh kontrol. So, and then sebelum kita continue to the next factor tu, I ada dapat satu soalan kemarin berkenaan dengan water ni juga. Pasal hari Sabtu hari tu, I ada share on beberapa tanaman sayuran yang mana sangat memerlukan air yang banyak dia memerlukan air yang banyak. So I dah share, tapi orang tanya you share pasal 6 kot I share about tanaman yang memerlukan air yang banyak. So but what about tanaman yang tak perlukan air yang banyak? Ya, yang especially dalam waktu sekarang ni, musim panas sekarang ni, musim memang terlalu panas. Jadi bila musim terlalu panas macam ni, tanah cepat kering, keadaan pun, persekitaran pun terlalu panas, humidity pun jadi kelembapan udara pun kurang, jadi tumbuhan tu dia cepat kering, cepat mati. Jadi macam mana it will helpful kalau I can list down a few tanaman yang tak memerlukan banyak air. Okay, so here it is. Ni tanaman-tanaman sayuran yang kita boleh tanam dekat garden yang tak memerlukan air yang banyak, ataupun dalam erti kata lain, they are drought tolerant. Ya, dia boleh tahan panas, dia boleh tahan kemarau. Okay, tetapi walaupun dia tahan kemarau, dia tahan panas, tetapi tak bermakna kita boleh tanam dan kita tak siram terus 3, 4, 5, 6 hari. Ya, dia perlu juga siram air, tapi kurang sikit daripada tanaman-tanaman lain. So here it is. Nombor 1 is kacang. Kacang ni kacang panjang, kacang buncis, kacang botol, peas. Yang semua jenis-jenis kacang yang memanjat ni, dia tak memerlukan air yang banyak. Dia boleh tahan panas. Kalau kita tanam pada waktu pokok kacang pada waktu sekarang ni, memang sesuai lah. Dia memang sesuai lah, kerana dia boleh tahan panas. Ni nombor 1 lah, nombor 1 yang paling yang tahan panas. Dan kedua ialah bendi. Bendi pun saya pernah cerita sebelum ni dalam my previous sharing adalah salah satu jenis tanaman yang drought tolerant. Dia boleh tahan panas. Kita terlupa siram sehari 2 hari, okey, insyaAllah okey lagi. And nombor 3 is terung. Terung pun boleh tahan juga panas. Dan kalau kita siram sehari sekali pun dia boleh tahan lagi. Ya, dia tak memerlukan air yang banyak. Dan ini juga termasuk lagi satu keluarga terung, iaitu cili. Cili pun sama juga, dia boleh tahan panas dan boleh kita tanam pada waktu sekarang. Dan akhir sekali ialah apa-apa jenis tanaman yang berubi. Berubi ni contohnya, kalau you nak, ada orang dia biasa tanam, dia boleh tanam apa benda ni, ubi kentang. Ada orang tanam ubi kentang lah. Boleh tanam ubi kentang dalam pasu, dan ada beg pun yang dijual yang khas untuk ubi kentang. Tanam ubi kentang tu, dan kita boleh collect ubi kentang daripada window dia tu. So ubi kentang sangat tahan panas. Radish pun begitu juga. Dia berubi, dia ada ubi. Radish, sengkuang,
carrot, what else? Okay lah, understand kan lah. Tumbuhan tanaman yang berubi, radish, kentang, carrot, semua macam tu lah. Okay, so that is it. That it is. Okay, sekejap saya nak setting something ni. Okay, so itu pasal tanaman yang tahan panas. And then the next one, number 2 is tanah. Tanah ni tanah. Nombor 3 nutrient, nombor 4 pest and disease, dan nombor 5 genetic. So hari ni kita nak cerita pasal tanah ya. Tanah ni, okay, hari ni kita nak cerita pasal tanah, which is apakah yang kita keperluan tanah, apa dia cara kita nak mixture tanah ni, semua kita akan cerita hari ni ya. So tanah ni adalah salah satu faktor yang kita boleh kontrol, which means that walaupun kita contohnya lah kita jika tuan-puan baru pindah ke satu rumah ni, dan rumah tanah dekat laman tuan-puan tu mungkin tanah tu tak elok ke, keras ke, color cerah ke apa ke, tapi yang ni kita boleh kontrol. Kita boleh pulih semula tanah tersebut dengan cara-cara yang tertentu. Yang ni kita akan share. Ini kalau tak cukup hari masa ini, kita akan sambung lagi pada hari-hari yang kemudian. Jadi sementara dengar tu, saya nak minta tolong ni, saya ada share satu link ni. Ini adalah link di mana ini saya macam saya kata sebelum ni ya, saya selalu kata sharing saya setiap hari ini adalah saya tak charge apa-apa ya. Ini adalah percuma, hanyalah seikhlas hati, daripada keikhlasan hati saya untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dengan tuan-puan semua. Dan saya tak mengharapkan, saya tak charge apa-apa, cuma tetapi saya mohon bantuan tuan-puan dan puan-puan semua untuk menyokong kedai Shopee atau Lazada kami yang ada dekat dalam link yang tersebut, yang baru saya share ni. Dan kalau boleh juga, saya juga menghargai sebarang sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan semua dalam sharing saya ni. Ini semua boleh tengok dekat dalam sharing yang baru saya share sebentar ni, yang baru saya share ni. Dan ini pula ialah link kedai Shopee dan Lazada kami. Okay, mungkin sambil boleh dengar saya bercerita ni, boleh check tengoklah dekat sini. Okay, kita sambung balik ya. Okay, tanah kita nak tanam tanah dekat dalam laman kita, dekat kebun kita ni. Yang paling penting sekarang ni ialah yang mempengaruhi, nombor satu yang mempengaruhi sama ada kita tanam tu jadi ke tak jadi ialah saliran yang baik. Saliran yang baik ni maknanya bila kita siram pokok tu, air tu dia tak bertakung, dan dia terus masuk meresap kat dalam tanah dan hilang terus. Ya, ataupun kalau kita tanam, kalau tuan-puan tanam dekat dalam pasu, saya ada satu cara di mana saya gunakan sendiri untuk menentukan sama ada tanah dekat dalam pasu tu, pasu ataupun dekat tanah adalah mempunyai saliran yang baik atau tidak. Ini saya namakan the 5 second rule. Ya, 5 second rule, 5 saat. Ya, caranya ialah saya ambil air dan tuang dekat tanah tu. Dan kemudian bila saya tuang air dekat dalam tanah tu, saya kira 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saat air tu mesti hilang dah. Ya, air tu mesti hilang. Kalau dekat dalam pasu, air yang dekat atas permukaan tu dia dah hilang terus, meresap terus. Kalau dekat atas tanah tu, air yang ada dekat permukaan tu semua akan hilang terus dalam masa 5 saat. Tuang-tuang air tu saya kira 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau dalam masa 5 saat tu air tu hilang, maknanya tanah tersebut mempunyai saliran yang baik. Dia tak bertakung. Ya, kalau tanah tu dia bertakung, air bertakung, tak banyak tanaman yang kita boleh tanam di situ. Kecuali kangkung. Kangkung memang suka tanah yang air bertakung, air soggy, ya, yang penuh, yang air
tak lari air bertakung lama tu lagi dia suka. Itu jadi maknanya kangkung kita boleh tanam. Ya, andai kata tanah tuan-puan dekat laman tuan-puan cuma seperti macam tu, memang nak pulihkan balik agak sukar, boleh pulihkan balik tetapi memerlukan sedikit masa. Jadi kita kita boleh untuk permulaan mungkin boleh tuan-puan boleh consider untuk tanam kangkung dahulu. Dan walaupun seterusnya walaupun tanah tersebut mempunyai saluran yang baik, kita tuang air dan air tu dia boleh meresap terus, dia boleh meresap dan keluar terus, tetapi and yet tanah tersebut juga mesti mempunyai keupayaan, the ability to hold water. Dia boleh simpan air. Dia boleh simpan air, maknanya walaupun air tu kita tuang air tu meresap masuk dalam tanah dan terus hilang, kalau dalam pasu dia terus keluar terus, walaupun dia keluar terus, tetapi bukan semua yang keluar. Ada sebahagian air tu dia tersimpan dekat dalam tanah tu. Itu maknanya ability to hold water, ya, kebolehan dia untuk menyimpan air. Jadi yang ini pun penting juga, kerana kalau tanah tu tidak mempunyai keupayaan untuk menyimpan air dengan baik, jadi maknanya tanah tuan-puan dan puan tu akan jadi cepat kering. Bila cepat kering, maknanya kena selalu siram pokok. Siram sekejap, mungkin siram pagi ni pukul 8 lebih, siram pukul 10-11 tanah tu dah kering. Dah tak ada air dah. Jadi tumbuhan tu akan cepat, tanaman kita tu akan cepat layu, cepat mati. Jadi itulah kepentingan dia, ability to hold water, kebolehan untuk menyimpan air. Jadi dia sebenarnya tak ada scientific dia ada banyak cara lah untuk kita testing macam mana ability of the soil untuk simpan air tu. Tetapi apa yang saya selalu buat ialah saya buat testing saya sendiri, agak-agak saya gunakan cawan atau guna botol atau guna apa-apa saja yang tuan-tuan senang nak dapat. Okey, contohnya ni ambil air macam ni, cawan macam ni. So kita tandakan dulu, apa yang saya selalu buat, saya tandakan dulu dekat sini. Tandakan dekat sini guna marker ke ataupun dah ada line macam ni. Jadi bila dah ada line macam ni kita tengok. And then I isi air sampai dekat paras yang tertentu. Okey, contohnya kita ambil line yang kat atas kali ni. Okey, so I isi air sampai penuh, sampai dekat line yang atas ni. Dan kemudian saya ambil tanah yang saya gunakan tu. Okey, contohnya kalau saya guna tanah dekat dalam laman kebun tu, ambil sedikit tanah tu, get some of the soil tu, bubur dekat dalam pasu. Pasu kecil pun tak apa. Dalam pasu kecil, penuhkan pasu tu, dan kemudian air yang tadi tu kita isi sampai sini kan. Dan kita tuang terus kat dalam pasu tu. Tuang semua sekali. Tuang terus dalam pasu tu, dan kemudian cawan ni kena ada dua. Satu kita isi air sampai penuh, the other one is empty. The other one kita standby ataupun kita bubur pasu tu dekat dalam, cara macam mana pun boleh, letak dekat atas tray ke. Dan bila kita tuang air tu, air yang keluar balik daripada pasu tu kita kumpul balik dan tengok banyak mana. Okey, kalaulah katakanlah sebelum kita tuang air dia takat sini, and then bila kita kumpul balik air tu takat ni juga, which means that semua yang kita tuang kat dalam tu semuanya keluar balik, kan? Ya, everything yang kita pour onto the soil tu, everything come out, keluar balik, dan kita dapat banyak tu juga. Maknanya tanah tu dia tak simpan air langsung. Ya, apa yang kita siram dia keluar balik. Apa yang kita siram semua dia keluar balik. So yang tanah jenis macam ni dia cepat kering. Dan tanaman kita tu cepat layu, cepat mati. So the most ideal is kita air banyak tu, tanah tu the most ideal dia boleh simpan at least 25% of the water. Jadi maknanya contohlah agak-agak lah, kalau kita isi air mula-mula dia takat ni, dan bila kita kumpul balik air yang terkeluar balik, dia mungkin banyak ni. Ya, suku daripada apa yang kita tuang tu. Maknanya suku daripada yang kita tuang tu dah disimpan dekat dalam tanah tersebut. So that is perfect, ya. Suku dia punya water retention dia suku daripada 1/4 daripada apa yang kita tuang, air yang kita tuang tu. That is a good water retention ratio untuk sebarang jenis tanah. So jadi yang tu yang penting lah, yang penting. Dan kita
So testing macam tu senang. Senang kita buat. Just simple dia guna macam tu. Guna ni botol pun boleh, ada botol pun boleh. Cuma kita perlu marking banyak mana dia kita tuang dan banyak mana yang keluar balik. Kita tengok banyak mana yang keluar. So that is water retention. So itu dua perkara basic ya. Satu, ability to drain water and the ability to hold water ya. Saliran yang baik dan juga dia boleh menyimpan air. Ya, okey, itu dua perkara yang penting. Okey, the next one is campuran tanah. Campuran tanah ni adalah juga adalah satu perkara yang penting untuk memastikan tanah yang kita tanam tu adalah tanah yang baik untuk tanaman kita tu. So as a basic rule of thumb basic rule untuk soil mixture ni, campuran tanah ni ialah 4-4-2. 4-4-2, 4-4-2. Itu dia punya ratio dia, standard ratio. Kita tengok mana-mana pun itu lebih kurang standard ratio dia macam tu. Apa dia 4-4-2 tu? Maknanya 4 bahagian tanah merah atau topsoil, tanah yang color orange tu, itu 4 organic material and 2 pasir. So that is the ratio 4-4-2. Okey, tanah merah, tanah topsoil ni I think I tak payah nak explain banyak, semua orang tahu lah. Tanah yang kalau orange tu dekat, kalau kita tak ataupun simple kita ambil tanah dekat laman kita je lah. Kita korek tanah dekat kebun kita tu, dekat tepi rumah kita tu, itu pun kita dah consider sebagai tanah topsoil. Ataupun kalau tak ada langsung pun kita boleh beli juga, kita boleh beli topsoil, kita boleh beli dekat nursery dan memang ada orang jual pun tanah merah tanah ni. Itu that is basic lah, semua orang, I think semua orang tahu lah, tanah merah topsoil, tanah yang kalau orange tu. So that is 4 bahagian. Nah, kemudian 4 bahagian lagi ialah organic material. Organic material ni, which here I mean is apa-apa bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik ni macam apa-apa benda yang boleh decompose, yang boleh terurai dekat dalam tanah. Yang ini antara bahan-bahan organik yang kita boleh guna ialah bahan-bahan sisa-sisa dapur, macam sayur lama ke, ataupun kepala ikan, kulit udang, kertas pun boleh, macam-macam lah. Ada benda bahan-bahan organik yang akan terurai, yang akan decompose. Jadi ini kita boleh campurkan dekat dalam tanah tersebut. Ini 4 bahagian. Okey, andai kata kita tak ada susah nak cari bahan organik, kita susah nak kira ni nak bubuh benda bahan-bahan organik ni, kita risau, atau mungkin kita risau dia susah, dia lambat nak terurai, dia lambat nak decompose. Salah satu cara yang kita boleh guna ialah kita gunakan mulching. Mulching means kita tanam macam biasa dan atas tanah tu kita bubuh mulching. Kita tutup tanah tersebut, especially dekat sekeliling tanaman kita tu, dekat sekeliling perdu pokok tanaman kita tu, at the base of the roots tu, at the base of the plant tu, kita bubuh bahan organik sebagai mulching. Mulching dalam bahasa Melayu sungkupan. Caranya senang saja. Kalau kita sungkupan yang paling senang kita gunakan, yang I think mana-mana rumah boleh dapat, ialah paper. Surat khabar lama, kertas A4 lama, kertas cardboard, kertas cardboard lama. Kita beli barang online shopping, kotak tu lebih-lebih tu jangan buang, kita boleh buat mulching. Potong kecil-kecil, kita tutup tanah tu di sekeliling sekeliling plant base tu. Tutup tanah tersebut. Jadi ada beberapa kebaikan bila kita rajin buat mulching macam ni. Pertama sekali ialah bahan yang kita gunakan sebagai mulching tu, lama kelamaan dia akan terurai sendiri, dia akan decompose sendiri, dan ini akan menjadikan organic material untuk tanah tersebut. Ia akan menjadi makanan untuk mikrob, makanan untuk cacing, makanan untuk serangga lain yang beneficial untuk tanaman kita, yang beneficial untuk tanah kita, and
secara langsung beneficial untuk tanaman kita tersebut. Jadi bila ada organic material yang decompose dekat atas tanah macam tu, dia akan masuk ke dalam tanah tu dan dia akan feed on the organism tu, akan feed on this organic material dan ia akan membiak lebih banyak lagi, lebih banyak cacing, lebih banyak serangga yang beneficial, makhluk yang beneficial dekat dalam tanah tu. Jadi ini akan membantu menggelapkan lagi tanah tu dan akan memberikan baja semula jadi pada tanah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mulching ini akan menyejukkan tanah di kawasan tanaman kita tu. Tanah sejuk kerana matahari tak boleh direct kepada tanah tersebut. Jadi bila menyejukkan tanah tu, akar tu dia cepat tumbuh. Dia selesa, dia cepat tumbuh. Bila akar cepat tumbuh, akar cepat membiak, membesar, maka tanaman kita pun akan lebih subur, lebih cepat membiak dan lebih cepat mengeluarkan hasil. So mulching tu antara benda yang kita boleh buat daripada mulching, selain daripada kertas tadi, kita boleh guna kokopit, sabut kelapa, kita boleh guna kulit telur, eggshells tu dia mungkin lambat sikit untuk mengurai, tapi eggshell kebaikannya ialah it provide calcium to the plant. Eggshells, and then kita potong-potong rumput. Kalau potong rumput tu jangan kita buang rumput grass clipping, grass cutting tu. Kumpulkan di satu tempat sampai dia kering, sampai dia betul-betul kering, dan gunakan tu sebagai mulching pun boleh juga. Sekarang ni ada dan juga sekarang ni saya nampak ada trend di mana orang mula menggunakan mulching daripada orang menggunakan plastik sheet sebagai mulching, plastik hitam, plastik yang orang panggil dia wheat mat kan, I think wheat mat orang panggil. Ini banyak orang guna benda ni untuk sebagai mulching dan juga sebagai untuk menutup tanah tu, untuk mengelakkan daripada rumput tumbuh. So wheat mat ni kalau kita guna sebagai mulching, the only benefit it gives is that dia menghalang daripada pertumbuhan rumput lalang tu semua tu. Jadi itu saja kebaikan dia. Dan mungkin menyejukkan tanah sikit lah, tapi in terms of benefits to the soil tak ada benefits apa kerana dia tak akan decompose, dia tak akan provide organic material to the ground, dan jadi tanah tersebut tu tak ada apa-apa kesan pada tanah tersebut. Jadi cuma untuk mencantikkan, mungkin itu saja, mungkin boleh lah untuk mengelakkan daripada pertumbuhan rumput. So jadi saya tak berapa suka sangat. Cuma kalau saya ada guna juga wheat mat, tapi untuk di tempat, di bahagian-bahagian yang di mana saya tidak where I'm not growing anything, untuk control, saya tak mau untuk mengelakkan daripada menjadi terlalu smart. Jadi saya guna juga wheat mat di tempat yang saya tidak grow anything. So ikutlah nak guna. Tapi untuk me, kalau di bahagian yang mana kita tanam something, kita grow something, gunakan mulching yang senang untuk decompose. Benda mulching ni semua kita boleh sentiasa top up. Dia akan mengurai, dia akan decompose, dan lepas tu kita top up lagi. It's very easy sebenarnya guna mulching. So that is the organic matter that I'm talking about. Empat bahagian tu sebenarnya nampak macam banyak, tapi tak susah sebenarnya. Kita just top up dekat tanah tu, dan tanah daripada yang asal yang color orange in color tu, lama kelamaan biasanya dalam masa 3 ke 4 bulan akan slow dia akan berubah menjadi gelap, dan lama kelamaan dia akan jadi kehitaman. Darker, it will be darker and then until finally it will become blackish in color. Bila dia jadi color gelap, kehitaman macam tu, bermakna tanah tuan-puan dan puan tu sudah pun menjadi seperti tanah kompos yang dijual di kedai. Jadi itulah, daripada beli sepaket RM2 dekat kedai, dekat nursery tu, why don't kita buat sendiri, guna tanah apa yang ada dekat rumah kita tu. It's just simple. It's just a matter of adding on the adding on organic material onto the ground and let it decompose by itself, dan lama kelamaan dia akan jadi
dia akan jadi kompos semula jadi dekat dalam kebun anda sini. Dan tak mustahil sebenarnya dalam masa I don't think it'll be, dia takkan tak lama pun, probably dalam tak sampai setahun pun, it's not impossible to turn the whole garden into a compost garden. Ya, semua keseluruhan kebun anda akan tanah dia akan menjadi gelap, akan menjadi hitam. Itu menandakan tanah yang sangat-sangat subur. Bila kita dah dapat tanah color gelap, color hitam macam ni, maknanya you can grow anything you want. Tak ada masalah. Tak payah nak fikir nak buruh baja apa, nak prepare macam mana, tanah ni okey ke untuk tanaman ni, pokok ni sesuai ke untuk tanaman ni, tak payah nak fikir dah. You have the soil like that, darker in color, dark in color atau blackish dark in color, tak payah nak fikir apa. Grow lah anything you want. Grow anything you want. Mesti jadi. Okay, so that is, kita dah cover 4 bahagian tanah merah, tanah topsoil, 4 bahagian kompos pada organic material, dan finally 2 bahagian pasir. Pasir ni untuk apa? Pasir ni untuk saliran tanah. Kalau tanah kalau tak ada pasir, jadi dia akan, tanah tu dia simpan air terlalu banyak, air tu tak mau keluar, saliran tu tak baik, pengaliran air tu tak baik. Jadi dia akan prone kepada tanah yang air yang bertakung. Jadi bila air bertakung tu, tak banyak benda kita boleh tanam dalam air yang bertakung. Dan satu lagi masalah dia, bila air tu bertakung terlalu banyak, nanti dia akan jadi berlumut pula, jadi masalah lain pula. So that's why kita perlukan tanah yang dengan saliran yang baik. Jadi itulah fungsinya kita tambahkan pasir. 2 bahagian dah cukup dah. Kalau tak ada pasir, kita juga mungkin boleh gunakan perlite. Perlite tu ada juga orang jual, tapi it's a bit expensive. Tapi I think pasir senang dapat kat mana-mana, boleh dapat senang ya. So 2 bahagian pasir. So in case you're wondering apa, kalau you tak sure apa maknanya dengan 4-4-2 ratio tu, ialah 4 bahagian dan 2 bahagian. So cara kita nak buat tu, tak payah nak susah-susah cari timbang ke, nak timbang ke apa ke, tak payah susah-susah. What I mean by 4-4-2, 4 bahagian. So for example, you ada baldi kat rumah, you ada baldi atau cebok atau timba kat rumah. Jadi bila kita nak buat ratio 4-4-2 ni, okay, contohnya kita guna timba lah, 4 timba tanah merah, 4 timba organic material, dan 2 timba pasir. Itu maknanya 4-4-2. Tak perlu nak timbang apa. Jadi kita ikut bahagiannya. Ikut bahagian apa benda yang tuan-puan gunakan. Kalau guna baldi, 4 bahagian baldi dan 2 bahagian baldi. 4 bahagian baldi, 2 bahagian baldi. Kalau guna cawan, 4 cawan. Guna sudu, 4 sudu. So depends on apa bahan yang kita gunakan, benda apa yang kita gunakan ya. Jadi senang lah, tak payah nak susah-susah nak timbang ke, nak measure apa. No, tak payah. Kita buat kerja simple ya. Itu salah satu daripada aim saya. I want to make gardening simple for everyone. Simple, and siapa-siapa pun boleh buat ya. Saya sendiri pun separuh badannya, setengah badan lagi ni masih lagi tak boleh nak buat apa, masih lagi lumpuh, but still I can do gardening. I can, and even my children also can do gardening. Diorang banyak benda dah, diorang dah pandai sekarang ni. It's simple. I want to make it simple for everyone. Semua orang boleh buat. Kat rumah ada tanah, rumah tak ada tanah, rumah flat, kondominium, semua boleh buat gardening. It's simple. So that is another one of my aim in my sharing session ni. Semua tu saya akan share sikit. Okay, I think that is all for today. Cerita pasal tanah. Satu lagi ya. Remember dulu masa I buat preview session sebelum puasa hari tu, ada seorang tanya pasal tanah bakar. Tanah bakar yang kita beli dekat nursery. Selalunya nursery je lah jual tanah bakar ni. Kadang-kadang dia label betul-betul lah tanah bakar, dia tulis tanah bakar. Kadang-kadang dia tak tulis, dia cuma cakap tanah baja, tanah kompos. Ada yang cakap tanah kompos tapi sebenarnya tanah bakar. So benda-benda macam tu,
Orang tanya apa boleh ke kita guna tanah bakar dekat garden kita. Tanah bakar ni dia sebenarnya tak ada, dan I cerita live masa I dapat question itu tu. Tanah bakar ni sebenarnya tidak ada sebarang benefit to our garden. Sebenarnya sebab proses pembuatan tanah bakar tu ialah dia campurkan tanah dengan bahan-bahan organik. Bahan organik yang dia bubur pun selalunya daun kering, sabut kelapa, banyak sabut kelapa dengan tempurung kelapa. Dia campurkan benda tu, semua benda-benda macam tu, dan dia bakar tanah tersebut, campuran tanah tersebut in very high temperature. Dia ada mesin dia sendiri, dan dia bakar dalam suhu yang sangat tinggi. Jadi hinggakan segala bahan-bahan organik yang dia dah campurkan dalam tanah tadi semua hangus. Jadi sabut lah, tempurung lah, daun lah, apa semua yang kat dalam tu semuanya hangus. Dan ini akan tanah tu pun dia asalnya tanah kuning, tanah oren biasa tu pun akan dia akan jadi gelap. Dia gelap tu bukan sebab proses di kompos ni proses, tapi dia gelap sebab proses pembakaran tu. Pembakaran tambah lagi bila bahan-bahan yang diletakkan dalam tu macam sabut, tempurung semua tu, bila dia hangus dia jadi abu. Dia jadi abu yang kalau gelap dia bercampur dengan tanah tu, dia pusing campuran tanah tu, dia akan jadi seakan-akan tanah kompos. Tetapi sebenarnya tanah bakar ni tidak ada sebarang fungsi dan tidak ada sebarang khasiat pada garden kita ni. Kerana sebabnya ialah apabila tanah, setiap apa jenis tanah pun, tanah topsoil, tanah merah ni, pasti akan ada mikrob dekat dalam tanah tersebut. Pasti akan ada hidupan organisma dekat dalam tu yang akan membantu dalam proses decomposition process. So that's why tanah merah macam tu bila kita tambahkan organic material dekat atas dia, atau kita campurkan organic material benda tu, organic material tu lama kelamaan dia akan mereput, dia akan decompose. Organic material ni dia mereput dan decompose disebabkan oleh mikrob yang ada dekat dalam tanah tu. Tanah yang tanpa mikrob, kita bubuh benda tu tak akan mereput. Kerana tak ada agent, tak ada organisma yang akan membantu menguraikan bahan decompose material tu, organic material tersebut. So jadi bila tanah dibakar dalam suhu yang sangat tinggi macam tu, semua organisma, apa sahaja hidupan dekat dalam tanah tu semuanya akan mati. Tak ada apa yang boleh bertahan dalam suhu yang terlalu tinggi macam tu. Jadi bila tanah yang tanpa sebarang organisma tu adalah samalah macam kita guna pasir untuk tanam pokok. Pasir pun bukannya ada apa. So that's why tanah yang bakar ni tidak ada sebarang faedah dia, tak ada sebarang benefitnya kepada pertumbuhan tanaman tu. Tetapi kalau kita nak gunakan juga tanah bakar tu, kita kena campurkan juga dengan tanah yang biasa. Kita kena campurkan juga, ataupun kita boleh gunakan tanah bakar ni sebagai conditioner tanah yang terlalu keras, yang terlalu bertakung air, kita boleh gunakan tanah bakar ni untuk campurkan dekat dalam tanah yang tersebut. Itu saja kegunaan dia. Dia conditioner tanah tu untuk jadikan dia lebih halus. Itu saja. Dari segi benefit on nutrient memang tak ada apa lah. Memang tak ada apa-apa. Jadi daripada beli tanah bakar macam tu, baik kita buat sendiri macam ni. Senang saja. Ya, pelan. Cuma mungkin perlukan sedikit masa sikit, tetapi hasilnya memang lebih puas hati daripada kita membeli tanah. So kita dah cover on water hari Sabtu lepas. Hari ini pasal tanah. Dan setakat ini I hope semuanya clear. Dan jika tuan-puan ada nak tanya apa-apa tu, please jangan segan-segan. Boleh terus tanya. Boleh terus nak nak WhatsApp pun boleh. Nak WhatsApp pun boleh, nak PM pun boleh, apa-apa sajalah yang tuan-puan semua selesa. Kalau nak WhatsApp saya, boleh WhatsApp dekat link yang saya bagi ni, dekat my phone number ni. Okay, boleh terus WhatsApp nak tanya apa-apa. Okay, please give me a second.
Okay, yang ni, this is my phone number. Dua-dua ni my phone number, my WhatsApp number. Boleh guna, boleh klik either one of this. Jadi next tomorrow insyaAllah kita akan cerita pasal nutrien, iaitu baja, dan seterusnya mengenai pest and disease, dan akhir sekali mengenai genetik. Ada tiga topik lagi yang akan saya cover sebelum kita move on to some other topic lepas ni. Banyak lagi saya nak share, insyaAllah hari-hari jika kesihatan mengizinkan, saya akan share hari-hari. Jadi akhir sekali tolong doakan saya diberikan kesihatan yang baik, supaya boleh, bukan saya dan juga ahli keluarga kami, agar dapat kami terus berkongsi segala ilmu dan tips-tips gardening untuk tuan-puan semua. Dan akhir kata, terima kasih banyak-banyak kerana tengok, kerana join me today, this morning. Tolong please like, share, and please sokong kami, support kami through our through the link yang I share ni. Please support us. Thank you so much. Jumpa lagi tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.